Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Hari ini kita teruskan lagi dengan bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Okay, kalau kita tengok, ini dia yang kita akan belajar. Perwakilan data, histogram dan poligon kekerapan, OGIF, plot kotak. Okay, kemudian bahagian sukatan serakan pula, julat antara kuartil, variance, sisihan piawai, persentil. Persentil ni percentage lah. Kebanyakannya kita sudah belajar masa tingkatan 4. Okey, jadi cikgu harap kamu masih ingat apa yang kamu sudah belajar. Kita akan ulang kaji juga sikit-sikit. Tajuk ni memang sebahagian dari statistik. Okey, kalau kamu tengok ni, okey, kita memang berdepan dengan analisis berkaitan dengan COVID-19 kan setiap hari. Okey, bahagian pertama, okey, kita akan belajar bagaimana membina histogram dan poligon kekerapan. So, untuk itu, kita akan belajar dari data mentah bagaimana kita membuat graf, membuat jadual kekerapan ya, kelas. Okey, jadual kekerapan. Okey, biasanya dalam jadual kekerapan ada selang kelas, ada kekerapan, had atas, had bawah, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan ada kekerapan longkokan juga ya. Okey, jadi tapi biasanya bukan semua akan dimasukkan dalam setiap jadual kekerapan lah. Okey, hanya yang tertentu sahaja. Okey, jadi kita tengok dulu bagaimana mencari selang kelas. Untuk mengisi apa yang ada dalam jadual kekerapan ni, kita bermula dari saiz selang kelas. So, bagaimana menentukan saiz selang kelas? Kita tengok maklumat yang paling tinggi dalam situasi ni 173. Okey, contoh satu ya. Dan maklumat yang paling rendah. Ini adalah maklumat yang paling rendah. So, kita akan tolak. Okey, kemudian dibahagi dengan berapa kelas yang kita mahu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita bahagi 6. Okay, jadi 173 tolak 145 bahagi 6, kita dapat 47.5, iaitu lebih kurang 5. So, kita akan bermula dari 145 lah. Okay, sebab nombor 145 tu memang cantik. Okay, sehingga berapa? Jadi 145, 146, 147, 148, 149. 5 kan? Jadi 149. Okey, jadi kita tulislah itu sebagai selang kelas yang pertama. Okey, 145 hingga 149. Okey. Untuk yang kedua, bermula dari 100, lepas 149 di sini ya, 145 hingga 149. Yang kedua tu ialah 150 sehingga 150, 151, 152, 153, 154. Okey, ataupun kalau kamu tengok beza di setiap selang kelas ni ialah 4 kan, 149 tolak 145, jawapannya 4. Okey, jadi setiap kali pun tambah 4. Jadi lepas 154, nilainya ialah 155. Tambah 4, jawapannya ialah 159. Okey, dan seterusnya. Okey, kelas. Kalau kita tengok betul-betul ya, dia punya nombor tu biasanya berulang ya. Selang-selang tu dia berulang kadang-kadang. Okey, sebab tu bila kita mula dari nombor yang cantik, okey, nombor kita akan cantik. Okey, selang kelas kita akan cantik juga. Okey, jadi katalah nombor yang paling kecil ialah 139. Ini yang paling kecil, misal kata. Jadi, apa nombor yang sesuai? Okey, sebaiknya kita mulalah dari mungkin 135 begitu. Okey, dan kita teruskan usaha.
Okey, akhirnya kita dapatlah nilai ni. Okey, seterusnya ialah kita mau tengok dia punya kekerapannya. Okey, so bagaimana cari kekerapan? Okey, kita tengok ni. Okey, yang ni ya. Kita akan gundal satu per satu. Okey, cara untuk gundal, bila kamu letak gundal jangan letak dalam jadual sini ya. Sebab ni untuk kekerapan kita letak di luar. Okey, di luar. Jadi gundal satu-satu. Okey, 153 di mana 153 di sini. Okey. 158 145 145 145 di sini. Okey, 166 166 dan seterusnya. Okey, untuk 5 tu bagaimana kamu tulis ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ikat. 1 2 3 4 ikat. Okey. Jadi kamu akan dapat satu ni 5 ya. Okey, jadi kita pun tulislah penilaian kita dapat tadi selepas kamu gundal tadi ya. So di sini nilainya adalah 2. Okey, jadi yang ni adalah 3. Yang ni pula adalah 6 5 3 dan 1. Okey, seterusnya kita mau tengok had atas dan had bawah. Okey. Okey, had atas dan had bawah. Senang saja, kita cuma tengok di sini saja. Ini adalah dia punya had bawah. Ini adalah dia punya had atas. Jadi untuk yang pertama ni had bawahnya ialah 145, had atasnya ialah 149. Okey, bagi tahu cikgu apakah had bawah yang seterusnya? Ya, 150. Had atasnya ialah 154, betul Okey, seterusnya ialah 155. Had atasnya adalah 159 dan seterusnya ya kelas. Okey, itu dia. Okey, seterusnya ialah bagaimana mencari titik tengah. Titik tengah ialah tengah-tengah antara 145 sehingga 149 di sini. Jadi caranya ialah kita tambah dua-dua ni, kemudian kita bahagi 2. Maksudnya 145 tambah dengan 149 bahagi dengan 2. Jika kamu mau kira direct guna kalkulator, pastikan kamu letak kurungannya di sini. Okey, dapat jawapan 147. Okey. Dan kamu pun kiralah yang seterusnya. Yang kedua tu ialah 150 tambah 154. Okey, dapat jawapan bahagi 2. Jawapannya ialah 152. Kalau kita tengok dia punya corak akan berulang balik 157 162 167 172. Okey, seterusnya ialah sempadan atas dan sempadan bawah. Sempadan tu maksudnya hujung lah. Okey, sempadan di antara satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Sempadannya di sini. Satu lagi di sini. Hujung ni. Okey, di sini dan di sini. Okey. Kalau kita tulis secara horizontal, okey, kita punya sempadan berada di sini ya. Sini. Okey, apa nilai yang ada di sini kelas? Nilai di antara 149 hingga 150. Okey, so nilai yang berada di sini adalah okey, tambah saja dan bahagi 2 iaitu titik tengah lagi lah. Iaitu 149.5. Okey. Jadi nilai 149.5 ni sebenarnya ialah apa? Ini adalah sempadan atas bagi nilai ini. Dan dia juga adalah sempadan bawah tapi bagi nilai yang di sini. Okey, maksudnya nilai 149.5 tu okey adalah sempadan atas di sini dan dia juga adalah sempadan bawah di sini. Okey, so kita tulis beginilah. Okey, 149 di sini
dan di sini pun kita tulis 149.5. Okey, boleh faham kelas? Okey, jadi apakah sempadan atas yang seterusnya? Okey, 154 tambah je lah 0.5 kan? Okey, kemudian dia punya sempadan bawah pun sama juga, iaitu 154.5. Okey, yang seterusnya ialah 159. Jadi dia punya sempadan atas ialah 159.5. Begitu juga dengan sempadan bawah untuk baris yang seterusnya. Okey, next 164.5, 164.5, 169.5, 169.5, dan akhir sekali ialah 174.5. Okey, nilai di sini berapa? Okey, mestilah nilai yang di sini kamu tolak 0.5. Okey, jadi jawapannya ialah 144.5. So, itu dia. Kita punya jadual kekerapan sudah siap. Okey, seterusnya kita akan bina histogram dan poligon kekerapan. Okey, sebelum tu mari kita tengok sebenarnya nilai 5 ni di mana kita dapat. Ini sebenarnya adalah saiz selang kelas. So, saiz selang kelas tu sebenarnya ialah sempadan atas tolak sempadan bawah. So, kalau kita tengok 149.5 tolak 144.5, jawapannya ialah 5. Okey, sekarang ni kita teruskan bagaimana membina histogram dan poligon kekerapan. So, kita tengok dulu ni. Hisham tak kisah. Poli tak kisah. Opa sakit lutut. Okey. Ya. Sakit lutut. Okey, ini adalah dia punya bentuk graf. Okey, ini adalah paksi X dan ini adalah paksi Y. So, paksi X di sinilah maksudnya. Sini ya. Jadi, paksi X tu untuk Hisham. Hisham ni maksudnya histogram lah. Histogram. T maksudnya ialah titik tengah. K ialah kekerapan. Poli ni maksudnya poligon kekerapan. T ialah titik tengah juga. K ialah kekerapan. Opa tu ialah ogif lah. Ogif. SA sempadan atas. Ini dia sempadan atas. Okey. LO tu ialah kekerapan longgokan. Okey, apa itu kekerapan longgokan? Nanti kita akan belajar. So, untuk histogram dan poligon kekerapan, kebanyakannya kita akan guna titik tengah dan kekerapan. Okey, untuk poligon kekerapan wajib guna titik tengah dan kekerapan, tetapi untuk histogram tidak semestinya guna ini ya. Okey, bagaimana menanda histogram? Jika kita nak guna titik tengah, maka kita kena letak tanda tu di sini ya. Di tengah-tengah. Sini ya. Okey, sini. Okey, jadi kita tandalah titik tengah. Jadi titik tengah kita ialah 147. Okey, ini dia. Kemudian 152. Kemudian 157. Begitu ya. Itu kalau kamu mau tanda guna titik tengah. Okey. Jika mau guna selang kelas, okey, kalau mau guna selang kelas, kita tak payah tanda apa-apa, kita tulis saja 145 hingga 149. Okey. 150 sehingga 154. 155 hingga 159. Begitu ya. Okey, itu kalau kita guna selang kelas. Okey, tapi ini yang paling cantik bila kita guna sempadan atas sempadan bawah.
Bila kita guna sempadan atas, sempadan bawah, kita tandakan di sempadan lah. Inilah dia sempadan. Okey, so kita akan guna sempadan atas, sempadan bawah ya. Okey. Jadi ini dia sempadan bawah kita 144.5. Okey, kita punya sempadan atas 149.5. Yang seterusnya kita akan guna sempadan atas sahaja. 154.5. Kenapa tidak guna sempadan bawah? Sebab nombornya sama saja kan. Okey, yang seterusnya ialah 159.5. Yang ni paling cantik lah sebab dia betul-betul di sempadan. Tahu kan maksud sempadan? Sempadan antara negeri Sabah dan Sarawak, Brunei. Okey, katalah kita guna skala 2 cm, 2 unit kepada 2 cm ataupun 1 unit di sini, anggapkanlah 2 unit, 2 cm lah. 2 cm kepada 2 unit. Okey, ini 2 cm lah. Jadi kita buat beginilah dia punya rupa ya. Okey, jadi katalah begini dia punya skala. Okey, untuk yang di paksi X ini, paksi X ni, okey, apa yang kita letak? Senang saja. Kita ambil sajalah kita punya sempadan. Okey, sempadan bawah mula dari ni sampai habis ni. Sampai sini ya. Ginilah semua ni. Ini dan ini. Okey, jadi kita mula dari 144. Okey, 154.5, 159.5, 164.5. Okey, kamu buat cantik-cantik lah. Ini contoh sajalah. Okey, jadi yang pertama tu, okey, nilainya adalah 2. So, kamu tulislah nilainya adalah 2. Sampai sini kan? Okey, itu dia. Okey, next. 149 sampai 154. Okey, nilainya adalah 3. So, 3 mestilah di tengah-tengah antara 2 dan 4 kan? So, ini dia. Kena guna pembaris ya kelas. Next ialah 6. Next ialah 5. Seterusnya ialah 3. Dan akhir sekali ialah 1. Okey. So bagaimana kita? Okey, kita sudah siap kita punya histograma. Okey, belum siap lagi lah, sini lagi. Ada 169.5 dan 174.5. Okey. Next, bagaimana kita membina kita punya poligon kekerapan pula. Histogram kita sudah selesai. Okey, bagaimana dengan poligon kekerapan? Okey, untuk poligon kekerapan kita kena tanda dia punya titik tengah. Nilai di tengah-tengah sini adalah 147. Okey, di sini adalah 152. Itu dia nilainya. So kita tandalah. Okey, 147 ialah 2 kan, sama juga sebenarnya tengah-tengah ni yang kita tanda. Tandakan, tengah-tengah, tengah-tengah, tengah-tengah dan tengah-tengah. Okey, ambil pembaris, sambung menggunakan pembaris. Okey. Adakah ni poligon kekerapan? Belum lagi. Kenapa? Sebab bentuknya bukan poligon. Poligon bentuknya mesti tertutup. So, kita kena tambah 1 lagi di sini dan 1 lagi di hujung. Pastikan saiznya mesti sama ya. Okey, sini dan sini. Okey, tertutup barulah namanya poligon. Okey, tapi garisan tu tak payah buatlah. Okey, boleh faham ke kelas? Begini ya saiznya. Okey, mesti sama jarak. Okay, tengok dia punya panjang sama sahaja. Di sini tengah-tengah dia tanda, sini pun tengah-tengah juga. Tengah-tengah ni, tengah-tengah ni, tengah-tengah ni, itu dia di atas kan. Tengah-tengah ni, tengah-tengah ni, dan ini pun tengah-tengah juga. Okey, tengok ni dia punya ruang.
Oke, ini dia punya ruang tanda tengah. Ini dia punya ruang tanda tengah. Oke, sama juga di depan nih. Ini dia punya ruang tanda tengah. Oke, jadi poligon kekerapan guna pembaris, begitu juga dengan histogram. Semoga faham, ke? Oke, ada tambahan sedikit lagi. Ini adalah bentuk-bentuk histogram yang biasa kita boleh nampak. Ini adalah bentuk loceng, seragam. Oke. Ini pencong ke kanan, ini pencong ke kiri. Oke. Kalau markah exam lah misal kata, guru-guru lebih suka yang ini. Kenapa? Sebab dia pencong ke kiri, skewed to the left. Oke. Jadi yang ni pencong ke kiri ya. Pencong ke kiri. Oke, maksudnya di sini katalah di sini markah 90, sini mungkin 80, sini mungkin markah 100 kan. Sini mungkin markah 30. Jadi maksudnya lebih ramai orang yang berada di markah-markah yang tinggi. Yang ni markahnya rendah-rendah. Cikgu-cikgu tak suka. Oke. Kita tengok lagi ada juga bentuk-bentuk lain seperti ini. Bentuk U, bentuk J, bentuk songsang. Bentuk J songsang ya. Dan bimod. Oke, seterusnya ialah bagaimana membina ogive. Oke, macam yang cikgu cakap tadi, ogive ialah opa, sakit, lotot. So, O ialah ogive, SA itu pada paksi X, LO kekerapan longgokan pada paksi Y. Jadi bagaimana mencari kekerapan longgokan? Sebab sempadan atas kita sudah belajar kan. Oke, jadi kekerapan longgokan ialah kekerapan yang ditambah-tambah ya. Kekerapan tu kita tambah, kita dapat jawapan yang seterusnya. Oke, jadi sebagai contoh ini dia kosong lah, belum ada tambah apa-apa kan. Next ialah 0 tambah dengan 4. So, jawapannya ialah 4. 4 tambah dengan 11, jawapannya ialah 15. 15 tambah dengan 15. Berapa jawapannya kelas? 30. 30 tambah 21, jawapannya ialah 51. 51 tambah 8, 59, dan 59 tambah 1 ialah 60. Okey. Boleh faham tak kekerapan longgokan? Okey, jadi seterusnya ialah kita tahu pada paksi X dia punya kekerapan longgokan adalah kekerapan longgokan tu sebenarnya adalah pada paksi Y. Pada paksi X ialah sempadan atas. Jadi untuk sempadan atas kita tulis je lah sempadan atas tu kan. Jadi kalau kita tengok di sini, yang pertama sempadan atasnya ialah 99.5. Okey, nilainya ialah 0. So kita tandakan di sini. Yang seterusnya ialah 149.5. Ini dia kita tanda 149.5. Sini 199.5, sini 149.5, sini ikutlah apa nilai yang ada di sini. Kita selesaikan semuanya, siapkan semuanya. Ikut je apa sempadan atas yang ada. Okey. Seterusnya ialah kita tengok dia punya kekerapan. Okey, bukan kita punya kekerapan ya, bukan ini. Tapi yang ini, yang sebelah sini. Okey. Okey, jadi mari tengok yang pertama. Okey. Yang pertama di situ ialah 99.5, nilainya ialah 0. Yang kedua ialah 149, nilainya ialah 4. So 4, kamu pun tengoklah 4 di mana. Sana 4. Kemudian next ialah 15. So 15 di sini. Next ialah 30. 30 di sini.
Next ialah 51 di sini. Okey. 59 di sini dan akhir sekali 60 di sini. Okey. Jangan guna pembaris. Okey, mesti garis dengan licin. Alamak. Kena licin lah. Gitu. Okey, semula cuba buat. Kamu kena belajar untuk licin lah, buat dengan licin lah. Okey, itu dia. Okey, jadi selesai melukis kekerapan nonggokan. Seterusnya kita akan bincangkan tentang kuartil pula. Okey, kuartil pula ialah kita ada dua jenis kuartil, iaitu kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, kuartil pertama ialah 1/4 dari jumlah keseluruhan. Okey, jumlah kekerapan iaitu 60 kan dalam situasi kita ni. Ini paling tinggi 60. Jadi jumlah paling tinggi ialah 60. Okey, tengok di hujung ni. 60. Okey, jadi 1/4 darab 60 jawapannya 15. So, kita tengok. Okey, 15. Kemudian kita pergi ke graf dan tengok apakah dia punya nilai. Nilainya ialah 199.5 sebagai kuartil pertama. Okey, short formnya ialah Q1 lah. Okey, ini bukan kuartil kedua, macam kuartil kedua lah. Tapi kuartil kedua tu sebenarnya ialah dia punya median ataupun nilai di tengah-tengah. Okey, dia sebenarnya 1/4, 2/4, 3/4. Jadi 2/4 tu sebenarnya ialah 1/2. 1/2 adalah nilai di tengah-tengah. 1/2 darab 60 jawapannya 30. So, 30 tu sebenarnya adalah dia punya median. Mana median? Nilai yang ini. Okey, ini adalah median dia. Okey, ini adalah cara untuk mencari median. Okey, next ialah kuartil yang ketiga. Okey, median kita tulis dia kuartil kedua. Okey, kuartil ketiga ialah 3/4 dari 60, iaitu 45. So, ini dia 45. Kita pergi ke graf dan tengok apakah dia punya nilai kuartil ketiga. Nilai kuartil ketiga ialah 284.5. So, kita tengok betul-betul macam mana dapat tu nilai. Okey, 249. Okey, sekarang bagaimana kita menentukan nilai ni ya kelas? Okey, kita kena pandai tengok graf dengan tepat. So, sini 249.5. Okey, sebelah sini ya. Sebelah sini pula 299.5. So, kita kena kira setiap petak kecil ni sebenarnya mewakili berapa nilai. Okey. So, cara mengiranya ialah 299.5 tolak dengan 249.5. Bahagi berapa petak semuanya yang kita ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 petak. So, kamu tekan kalkulator. Okey, kamu akan dapat jawapan 5 ya. Okey, jadi maksudnya setiap satu ni ialah tambah 5. Jadi maksudnya di sini ialah 249.5 tambah 5. Okey, kamu pun kiralah 254.5. Okey, jadi untuk yang sampai di sini kita kiralah sini 5, 10, 15. Okey, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So, sampai sini 35. Jadi, kamu kena tambah 35 lah. Jadi, 249.5 tambah 35. Jawapannya ialah 284.5. Okey, dia punya skala dari sini sampai sini. Okey, biasanya okey, tidak sama setiap kali ya.
dia kadang-kadang berubah. Kalau dia punya nilai lain, lainlah dia punya jawapan. Okey. Sebagai contoh yang ini. Okey, kalau kamu tengok dari sini sampai sini berapa? 10 kan? Jadi 10 bahagi 10 petak. So setiap satu petak adalah mewakili 1. Jadi sini adalah 51.5, 52.5, 53.5, 54.5. Ini adalah 55.5, 56.5, 57.5, 58.5, 59.5, 60.5. Bila kamu kira begitu, jawapannya mesti betul, ngam-ngam. Boleh kamu fikirkan yang ini, kelas? Okey, seterusnya ialah persentil ataupun percentage lah kalau dalam bahasa Inggeris kan. Okey, jadi persentil ni maksudnya ialah persen yang keberapa. Sebagai contoh, kalau dia minta persentil yang ke-10 ataupun kita tulis dia sebagai P10, okey, itu maksudnya persen yang ke-10%, 10% dari jumlah keseluruhan. So, mari kita tengok. Okey, dia punya berapa dia punya jumlah kekerapan. Okey, jumlah kekerapannya adalah 50. Tengok ni di sini. Okey, paling tinggi adalah 50. Jadi jumlah kekerapan adalah 50. Sebenarnya jumlah kekerapan ni sebenarnya kamu kira sajalah jumlah kekerapan tu keseluruhannya ya, kelas. Okey, jadi 10/100 darab dengan 50, kamu akan dapat jawapan 5 kan? So 5 kamu tu berada di sini. Okey, 5. Okey, jadi dia punya nilai adalah, dia punya persentil P10 adalah sama dengan, kamu kena tengok dia punya nilai pada graf dan tengok di sini apakah dia punya nilai. Akhirnya kamu akan dapat jawapan 46.5. Okey, begitu juga kalau dia tanya tentang persentil yang ke-46, maksudnya ialah 46/100 darab 50 dapat 23. So 23 tu kamu tengok sini. Okey, ini 23 dan tengok apa dia punya jawapan di sini. Okey, 63. Okey, jika hanya calon yang memperolehi persentil 92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga, apakah skor minimum yang perlu diperolehi oleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? So, kalau dia punya persentil 92%, kamu kira macam biasa. Tengok jawapannya 46, sini 46. Okey, tengok dia punya nilai. Okey, nah kita dapat jawapan. Jawapannya adalah 77. Okey, itu dia. Okey, tengok soalan terakhir sini. Berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? So, 57 dan ke bawah. Kita tengoklah di mana 57 ya. Kalau kita tengok 57 dan ke bawah, di mana? Sini adalah 51,5, 52,5, 53,5, 54,5, 55,5, 56,5. Di sini adalah 57,5. So, 57 adalah di antara 56,5 dan 57,5. So, ini dia punya jawapan. Inilah dia punya nilai, iaitu 15. Okey, itu 15 tu per 50. 15/50. Dia minta percentage. Okey, jadi kalau dia minta peratus, kamu kena darab dengan 100. Okey, kalau dia minta bilangan, jawapannya memang 15. Tapi kalau dia minta peratus, jawapannya ialah 30%. Okey, 30%. Okey, katalah cikgu ubah tu soalan. Okey. Katalah soalan ni cikgu ubah menjadi ke atas. Okey, 57 dan ke atas. Okey, so jawapannya bukan lagi di situ, kelas.
Kita masih refer pada nombor yang sama 15, tetapi jawapannya adalah dari sini, dari 50 tuh sampai ke 15. Oke. So inilah kita punya jawapan. Kamu kena buat sedikit penolakan, yaitu 50 tolak 15. Jawapannya adalah 35. Jawapannya adalah 35 orang. Kalau dia minta persen, 35 per 50 darab 100. Oke, boleh kira sendiri ya. Itu kalau soalan kita ubah ya menjadi atas. Oke, ini tukar jadi atas. Oke, kita sudah habis bagian pertama. Oke, kamu boleh buat latihan-latihan yang ada di sini, oke? Dan di buku kerja kamu. Oke, bye-bye. Semoga paham ya.